Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para tetamu Allah yang mudah-mudahan dirahmati, diberkati dan juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan di pagi hari ini dengan kita masih lagi diberikan peluang untuk bernafas, diberikan kekuatan untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama dapat kita menunaikan kefarduan solat fardu subuh berjemaah, dan juga sama-sama dapat kita duduk dalam kuliah subuh pada ilmu yang mudah-mudahan dirahmati, diberkati dan juga diridai oleh Allah. Doakan mudah-mudahan kita dapat ilmu, kita dapat beramal, dan dapat kita jadi orang yang menyebarluaskan ilmu agama Allah kepada keluarga, rakan dan sahabat-sahabat yang tidak dapat hadir pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini tuan-tuan, kita akan masuk pada tajuk sifat syurga dan sifat penduduk-penduduk syurga. Ya tuan-tuan, sifat syurga dan sifat penduduk syurga. Al-Imam Abu Lais meriwayatkan dengan sanad dia dari seorang sahabat Nabi, nama dia Abu Hurairah. Dia kata, ya Rasulullah, syurga dibuat daripada apa ya Rasulullah? Maka jawab Nabi, syurga itu Allah jadikan khuliqa min ma'in. Allah buat asalnya daripada air. Macam mana? Itulah hebatnya asal. Macam kita dibuat asal daripada tanah. Syurga itu Allah bina daripada air, tapi dia akan menjadi bangunan yang cukup hebat. Lalu sahabat Nabi ini tanya, bagaimanakah bentuk bangunan-bangunan daripada syurga itu ya Rasulullah? Nabi kata, labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah wa milaquha al-miskul adfar wa turabuha az-za'faran wa hasba'uha al-lubnu wal yaqut man yadkhuluha yan'am wa la yai'as wa yakhludu wa la yamut wa la yabla thiyabuhu wa la yafna syababuhu. Subhanallah. Allahumma ja'alna min ahli jannah. Tuan-tuan, Nabi kata syurga ini Allah bina labinatun min dhahab. Batu-batu dia daripada emas pun ada. Labinatun min fiddah, ada batu-batunya daripada perak disusun. Kita batu-batu ada dibuat dari pasir dan batu, dan ada dibuat daripada tanah liat, ada tanah merah. Itu batu-batu rumah kita. Allah Ta'ala nak bagi jongkomah. Tuan-tuan, kita kalau dapat jongkomah berapa? Jongkomah baru ni masuk surat khabar, kata tuan, bagaimana Presiden Tunisia ketika lari daripada Tunisia, dia bawa berapa troli jongkong-jongkomah milik bank negara Tunisia. Nama dia Ali Zainal Abidin. Ya tuan-tuan, bila nak lari itu tuan-tuan, jongkomah itu jatuh separuh. Agar bila askar polis masuk, rakyat menyerbu masuk istana presiden, sebagai jongkomah itu ada yang tak sempat lari. Punyalah kemaru jongkomah dia tuan-tuan. Jongkomah ni memang satu jongkong saya tak tahu dah berapa nilai kan. Kita kalau dapat dinar pun, satu dinar sekeping pun dah 800. Jongkong mas, jongkong tu ni dia panggil labinah. Ya tuan-tuan, Allah Ta'ala nak bagi pada orang masuk syurga, rumah dia jongkong mas tu buat ini.
Dan ada jogong daripada perak sebagai, tuan-tuan, kita sebut apa tadi? Sebagai batu-batu ni. Masya Allah. Tuan-tuan, batu, jangan risau kalau kita miskin. Jangan risau nak infak. Allah, kalau aku ni infak di jalan Allah, tak boleh dapat rumah jongkomah. Kalau tuan-tuan duduk dalam dunia tak infak, apa tak buat jongkomah, buat batu. Tuan-tuan kat cuma simpan gitu je. Kalau nak kaya, tuan-tuan infak banyak-banyak. Jadi orang taat kepada Allah, Allah bagi, tak ada masalah. Semua orang ada jah. Kemudian Nabi kata, kamu duduk lantai dia tu. Lantai dia. Rantai dia itu kasturi yang semerbak harum. Tuan-tuan, kalau kita duduk dalam rumah, kita nak cari bangun losok, kan nak bagi apa? Lantai kita itu dia ada sinar bercahaya bau wangi. Wangi bangun losok itu mana sangat. Nabi kata lantai itu semerbak mewangi kasturi. Lantai, tuan-tuan, Nabi cerita ni perlambangan mudah. Sebab orang kalau nak cerita dia payah, nak tunjuk gambar payah. Kalau kamu duduk satu rumah kamu jalan daripada masuk sampai dah keluar, kat mana pun bau kasturi. Tak hebat tu, tuan-tuan. Itu tuan-tuan satu. Kemudian Nabi kata tanahnya daripada za'faran. Kemudian lagi dia kata batu-batu dalam rumah kamu tu, dalam istana kamu, batu-batu. Batu, kalau kita batu penjar, batu lombok itu. Dia kata batu tu permata mutiara dan permata merah yakut. Yakut ni permata merah. Duduk kat taman tu, tuan-tuan, hiasan tu, tempat pijak kaki tu, yakut. Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, dia nak bagi jadi benda-benda yang mutiara cukup mudah. Tuan-tuan, macam mana mutiara lagi? Mutiara ni sekarang orang ambil batu pasir, bubuh dalam tirak. Bubuh dalam komponen tirak ke, tuan-tuan? Bubuh dalam dia adalah khas, tuan-tuan, ibu mutiara. Maka bila duduk dalam badan dia, lama-lama dia akan tukar jadi mutiara. Allah yang jadikan proses itu. Allah tukarkan pasir menjadi mutiara. Allah jadikan separuh daripada bumi ini ada emas. Ada, tuan-tuan, dalam bumi ini juga permata-permata yang berbagai-bagai. Allah boleh bagi semua tempat ada permata. Kita, tuan-tuan, jangan seronok sangat kalau kita kata alangkah baiknya kalau kita duduk dalam dunia ni, bumi tempat kita ni permata belaka. Tuan-tuan, tak seronok. Sebab apa? Allah Maha mengetahui. Dalam dunia kamu tak perlu permata banyak-banyak. Dan dalam dunia ni, tanah tanian tu perlu, supaya tanah tu boleh tanam pokok, supaya tanah itu boleh kamu gali perigi, boleh tak ada air dan sebagainya. Bumi ni Allah jadikan ikut kesesuaian. Habis akhirat, tuan-tuan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Masuk dalam syurga besok, minta saja, tak payah gali perigi. Nak makan apa? Pokok, tak payah tanam pokok, Allah bagi katakan. Ini, tuan-tuan, tak ada masalah. Tanam-nanam ni bukan masalah lagi. Baik tu dalam istana kita, masuk dalam syurga, permata tak payah gali dah. Saya fikir risau lah ustaz nak duduk dalam istana syurga ni, nak gali pergi kat mana? Ada pula risau, tuan kan? Astagfirullahalazim. Allah Ta'ala nak bagi perhiasan mewah bagi orang yang yakin. Kemudian Nabi sebut masuk dalam tu, dia kata la may yadkhuluha yan'am. Yan'am ni, tuan-tuan, maknanya duduk sentiasa dalam keadaan nikmat. Orang yang duduk dalam syurga yan'am wala yai'as. Tuan-tuan, dia duduk dalam sentiasa nikmat. Kita sebut nikmat, tuan-tuan, apa nikmat dalam dunia? Orang kata, saya kalau duduk dalam rumah, sofanya sedap, empuk, nikmat. Ni macam saya pagi ni, tuan-tuan, ni sedap, tuan-tuan duduk sini. Tuan-tuan tak sedap lah, tak boleh sana. Tak nikmat kan? Duduk dekat tiang sedap sikit. Sedap kan, tuan-tuan? Tak duduk dekat tiang tak apa sedap. Itu nikmat. Boleh sana ni nikmat, tuan-tuan. Sofanya sedap. Tuan-tuan, dalam syurga ni nikmat. Ma tashtahi anfusukum. Duduk dalam tu, apa yang kamu terasa nak, aku bagi belaka. Nikmat duduk ada, nikmat makan ada, nikmat minum ada, nikmat syahwat. Satu orang laki-laki boleh layan 70 bidadari, no problem.
Jangan bimbang tentang tuan ni mati pucuk andropos menopos tak ada dah. Masa tu. Dan sekarang ni orang makin tua dia risau. Datang jumpa Tok Bomo. Kenapa pakcik nak minta ubat? Dia kata, pakcik ni tak power. Dulu pakcik Power Rangers. Kan? Itu yang masalah orang tu. Kadang-kadang berbuat habis. Tongkat Ali, tongkat Semangku pun laku. Dia duk risau. Ya, masalah. Jadi tuan-tuan, dalam surga besok nikmat bini lawa. Itu nikmat. Yang nikmat yang paling hebat dalam dunia dapat bini solihah, bukan bini lawa. Tapi kalau dah solihah, dapat lawa lagi bagus. Kan? Ya, Nabi kata min sa'adatil maut, adalah perkara nikmat yang membahagiakan seseorang. Nabi kata min sa'adatil mar'i. Dia kata ayyakuna lahu zawjatan salihah. Orang yang bahagia dalam dunia nikmat pertama dapat bini baik. Nabi tak kata bini lawa. Tapi baik. Kan baik tu kadang-kadang lawa, kadang-kadang tak apa lawa mana. Bini dia gemuk je tapi baik sangat. Jadi itu yang sebenarnya nikmat. Contoh seronok dapat satu bini lawa tapi keluar rumah kemas macam orang gila koyak. Kan? Seronok. Ada orang kata seronok ustaz. Seronok apa tak risau je. Lalu bangla dia ajak bangla masuk sembang. Jenuh tuan-tuan. Dapat bini lawa tapi gila. Tak seronok. Kan dapat bini lawa tapi garang. Suami kena tidur kat luar hari, kena sentuh kepala 3 kali sehari. Seronok tak seronok? Yang seronok bukan lawa dia, baik dia tu. Kan? Kalau lawa lagi baik lagi seronok kan? Ini tuan-tuan Nabi sebut min sa'adah yang membahagiakan. Dalam dunia ni yang membahagiakan ayyakuna lahu baitun wasi'. Rumah dia luas tu. Rumah luas tu bahagia juga. Lagi apa? Al-markabus salih. Markabus salih, kenderaan. Kenderaan yang baik. Lagi Nabi kata ayyakuna ma'isyatuhu fi darihi. Tempat dia cari makan dekat dengan rumah dia. Tak payah pergi jauh-jauh sangat. Jadi bahagia. Macam pagi ni tuan-tuan, tuan-tuan datang surau jalan kaki, bahagia. Cuba tuan-tuan macam saya. Nak datang surau kena pecut 140 km. Tuan-tuan 1 jam. Saya tadi antara 1.3 dengan 1.4 je. Tak laju kan? Sebab saya tadi bangun lewat sikit. Pukul 5.30. Tuan-tuan kat saya lupa nak ni. Penat sangat balik forum dengan Ustaz Aslin malam tadi. Saya juga jaga-jaga. Ya Allah 5.30 kan. 5.30. Ustaz Aslin semalam lagi dahsyat. Dia nak pergi pagi ni dia program tanyalah Ustaz TV9. Saya tak tahu dia pencuri apa. Kan? Semalam dia bangun lambat dah ke 5 lebih kan. Dia kata Allah dia naik Mercedes boleh lah pencuri dekat 200 lebih kurang itu lah kan. Tuan-tuan. Serabut pagi-pagi nak bawa ni kan. Allah nak ambil selekoh lagi nak tengok mana dengan baru tidur ni kan. Itu memang serabut. Kalau kita nak terpaksa pagi-pagi bergegar-gegar rasa penat dah. Tapi kalau kita tak kat jalan kaki cari makan lah kat rumah je. Kat pejabat mana tu lah kat rumah. Best tuan-tuan. Ini benda ni tuan-tuan Allah bagi akhirat besok. Dalam syurga besok bini lawa. Tak ada yang lebih lawa. Kalau bini kita masuk syurga dia paling lawa daripada segala bidadari. Lepas tu orang perempuan jangan risau garis-garis penuhan di wajahmu. Jangan risau. Dia kata makcik risau lah. Tak apa jangan risau. Biar jangan buat plastik surgery. Jadi isteri yang solihah pasti confirm akhirat paling lawa. Masuklah syurga bidadari pun tak lawan. Lawa. Kalau bidadari itu dah lawa dah, bini kita lagi lawa. Kan? Itu yang seronok ia nak perempuan lawa. Kemudian dalam syurga besok, tuan-tuan kita seronok rumah luas, paling luas. Istana syurga ni tuan-tuan tak boleh banding dalam rumah banglo bukit. Tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan benda ni nisbi. Setengah orang mula-mula dulu dia cadang nak duduk atas bukit beras. Dah tua-tua dia nak duduk bawah kat surau pula. Lepas tu ada orang kaya minta nak duduk pondok. Pondok kita tuan-tuan di Kuala Selangor tu, yang minta tu kadang-kadang bukan orang ni, bukan orang kampung nak miskin PPRT ni. Datuk pada minta tuan-tuan. Minta nak duduk, dia kata dah jemput lah duduk rumah atas bukit sunyi, anak cucu tak ada, hantu je banyak. Kan? Risau dia. Rupanya bukan rumah luas tu tuan-tuan yang membahagiakan, tapi rasa luas tu yang membahagiakan. Rumah luas ke rumah rasa luas?
Rumah luas tapi rasa sempit. Kan? Ada semua orang pelik. Anak dia tak nak duduk dalam rumah luas. Anak suka lepak kat supermarket. Seronok dia duduk lepak supermarket. Ada orang rumah dia luas, duduk kedai mamak yang sempit juga. Sebab seronok duduk dengan mamak tu. Rupanya mamak membanggakan dia. Pelik tuan-tuan kan. Astagfirullahaladzim. Dia tuan-tuan duduk dalam nikmat. Itu maksudnya rumah rasa luas, tempat makan. Makan tak ada masalah. Duduk jalan terangi nak makan apa, terangi nak makan apa, minta dalam tu dapat. Tak payah cari jauh. Itu seronok. Kemudian wala yai'as, dan tidak akan susah. Ya ini tak susah hati. Kita susah hati sekarang tuan-tuan. Dalam dunia ni susah hati, risau ni. Saya risau tuan-tuan, apakah ending saya? Saya risau apakah kesudahan isteri saya. Risau kalau ada anak 10 kita risau belaka. Anak aku macam mana lah. Dalam aku duduk ada ni pun kadang-kadang aku bangunkan tidur lambat juga. Dalam aku duduk ada ni pun kadang-kadang aku tak semua tak baca Quran kan. Kalau aku mati esok nak baca Quran kan nak baca Quran. Quran, orang Indonesia kata Quran, baca surat khabar juga. Kadang-kadang anak kita Quran ada tak pegang. Dia pegang gila-gila lagi daripada Quran. Tu depan mata kita. Tak risau ke? Anak kita kadang-kadang tengok TV, kita risau dia tengok gambar apa. Dalam depan aku ni pun Hindustan dia tengok juga. Kan? Kadang-kadang apatah lagi di belakang kita risau. Risau tak habis-habis kita. Tapi dalam syurga tak ada risau dah. Sekarang risau tuan-tuan, kita tak tahu apa yang akan jadi pada masa depan kita. Tak apa orang masuk neraka lagi sangat risau. Azab dia makin teruk na'udzubillah. Kemudian Nabi kata wa yakhlud wala yamutu. Yang masuk dalam syurga ni tuan-tuan kekal selama-lamanya. Tidak mati-mati. Wala yabla siyabuhu, tak lusuh, tak lapuk pakaian dia. Yang dia kata wala yafna syababuhu, dan tidak akan hilanglah kemudaan dia. Yafna syababuhu, tuan-tuan selalu kita risau. Risau, kata kenapalah kita makin tua makin letih. Letih apa tak letih tuan-tuan? Allah jadikan kita makin tua. Tuan-tuan, kita ni semakin hari semakin lesu kita. Muka kita dulu handsome. Cuba tuan-tuan tengok gambar lama. Kan gambar lama. Kita tuan-tuan slim, perut tak borai. Sekarang risau borai tuan-tuan kita. Selalu kita duk condemn bini kita. Boy abang masa nak kahwin dulu kenapa? Tengok dah tak lalu. Kan? Kata kat bini sedap je tengok dah tak lalu. Dulu kalau baru kahwin, abang ni kalau tak tengok muka kau, abang tidur ngigau-ngigau teringat. Sekarang kalau abang tengok muka kau, abang ngigau pula. Mimpi dia cakap antum pula kan. Astagfirullahaladzim. Sebab kita makin tak lawa, kita makin tua tuan-tuan. Tapi ingat akhirat besok masuk syurga, maintain umur 33 tahun. Sama seperti mana Nabi Isa ketika dia angkat ke langit. Itu umur 33. Ni tengah mampak, tengah hebat. Inilah orang masuk syurga. Lepas tu nak awet muda, kena usaha untuk dapatkan tempat dalam syurga. Buat amal ibadat sungguh-sungguh tuan-tuan insya-Allah. Dan tuan-tuan buat apa? Banyakkan beribadat kepada Allah. Banyakkan infak. Jangan banyak tuan-tuan ni tamak halamu, nak jawatan tu, nak jawatan ni, nak pangkat tu, nak pangkat ni, nak duit tu, duit ni. Jangan. Banyakkan kita infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sambung. Nabi kata salah satu la turaddu da'watuhum. Ingat ada 3 kumpulan manusia yang bila dia doa Allah tak reject. Tuan-tuan ni Nabi Ustaz. Sebab Nabi cerita syurga dulu. Nabi cerita supaya orang ramai nak masuk syurga. Tapi ingat kamu nak masuk syurga ni ingat. Ada 3 kumpulan manusia yang bila dia minta syurga Allah tak reject permintaan dia. Jadikan kita daripada kumpulan itu. Siapa dia? Nabi kata al-imamul adil. Orang jadi pemimpin tapi memerintah dengan adil. Tuan-tuan, sekarang ni ramai orang berlumba-lumba untuk jadi pemimpin. Tapi Nabi kata apa? Di akhir zaman ni punca kehancuran manusia, kehancuran negara sebab apa? Nabi kata waktu tu, Nabi kata manusia berlumba jadi pemimpin sebab apa? Al-amanatu maghnamah. Orang pandai pula pokok kafir ni tuan-tuan.
Dia guna perkataan maghnam tu dia guna Pak nama ikut maghnam al-corporation. Oh tuan-tuan kan. Pasal tak tu jangan saya tu dah betul tuan-tuan. Maghnam asalnya maghnam ni apa dia? Zaman dulu kalau maghnam ni pergi perang harta rampasan perang dia panggil maghnam. Ya tuan-tuan, maghnam itu adalah harta milik negara. Maghnam. Nabi kata akhir zaman idza kanatil maghnam duwala wal amanatu maghnam. Nabi kata kamu akan tengok ada satu saat di mana apabila waktu itu harta milik negara berpusing-pusing. Nak sampai pada tempat yang betul dia pusing dulu. Kawan ni ambil 25%, kawan ni 25%, jualah. Macam mana jadi gitu? Al-amanatu maghnama. Nabi kata masa itu amanah jadi pemimpin, dia anggap peluang untuk menimba kekayaan. Tuan-tuan tengok, orang buat masjid. Saya baru ni pergi ceramah satu masjid yang hampir siap di Meru. Di Meru tuan-tuan, masjid Jalan Jambah. Jalan Jambah tu ada satu masjid. Saya tanya, masjid dia, ni berapa kos ni? Dia kata takak sekarang baru 900,000 sah. Saya kata besar masjid menjadi 900,000. Dia kata kami handle sendiri Ustaz. Sumbangan orang ramai apa semua ni yang kami dapat kami handle sendiri. Pekerja tu kami yang ambil. Pekerja tu kami bayar upah. Kontraktor kami. Patutlah boleh siap. Masjid tu tuan-tuan kalau saya pergi tempat lain harga dia tak kurang dari 4 juta. Yang saya pergi ceramah masjid sama besar. Sama besar. Masjid tu 2 tingkat. Yang saya pergi yang masjid tu kecil. Tapi setingkat. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6 juta. Sebab apa tuan-tuan? Maghnam al-maghnam. You nak buat masjid boleh. Kita akan buat syiar Islam. Kita akan buat masjid. Contohlah contoh. Kan? Tapi masjid tu harga berapa juta tuan kontraktor? Paling-paling pun 2 juta. Rokat bagi 6 juta. Sebab apa? Anda 2 juta. Contoh. Ini tak kena-kena gaya hidup atau bakal mati. Ya tuan-tuan kan? Tapi akan berlaku tuan-tuan. Akan berlaku. Peluang. Sebab itu dia akan buat kat Malaysia. Tuan-tuan tengok pelik tak pelik? Tak sampai setahun habis. Banjir datang kerja habis. Dengan tak hilang. Rumah-rumah orang kampung kita tak pelik. Rumah orang kampung tuan-tuan sebab memang dah reput. Kena banjir memang habiskan. Kadang-kadang pelik tak hilang juga. Mana perintah Abang Ustaz tahun lepas? Dia kata faham-faham je Ustaz, tak boleh rayu pula tuan-tuan. Ini contoh faham-faham baju. Aku kejap masuk habis. Sebab apa? Saya tuan-tuan baca satu artikel. Tuan-tuan, dia ceramah satu orang tokoh Indonesia ni. Dia cerita lawatan orang Indonesia pergi ke China. Lawatan pegawai-pegawai kerajaan Indonesia ni pergi lawatan ke China. Jadi bila sampai kat China dia bawa melawat sana melawat sini, akhirnya dia baiklah dengan pegawai kerajaan Indonesia, kerajaan China tadi. Bawa ke jalan rumah. Sampai sana bukan orang parti komunis ni gaji kecil ke. Tengok kata besarnya. Dia kata, "Macam mana dapat duit gaji kecil? Macam mana dapat duit?" Dia pun bagi. Tengok bangunan depan. Tengok tu, tengok jabatan. Tengok nampak ada apa? 25%. 25%. Masya Allah, hebatnya pegawai kerajaan kan. Lepas tu pegawai tadi pula bila cuti dia pergi jalan Indonesia. Rupanya sampai kat Indonesia rumah dia ada lagi besar tadi. Kereta lagi besar. Dia kata gaji Indonesia murah je. Macam mana dapat duit? Dia pun nampak jabatan, nampak rumah, nampak tu. Tak nampak. Itulah tak nampak. Itulah gaji besar dia tu. Tak nampak. Tapi dalam kertas ada. Jairan. Lagi terror dia kata orang Malaysia. Tak nampak. Tapi ada. Bayaran ada. Jabatan ada. Jabatan penuh ada. Kan? Itu lagi terror. Itu kata orang Indonesia. Kat Indonesia boleh berlaku dia tu. Bayaran. Dia tak tahu kat Malaysia pun ada. Astagfirullahaladzim. Ini masalah. Allah jadi pemimpin. Ingat. Kalau nak senang akhirat lah. Kalau nak senang dunia boleh tuan-tuan. Dalam dunia boleh guna kuasa. Ya tuan-tuan, dulu genting tu genting. Tuan-tuan genting siapa punya? Genting siapa punya tuan-tuan? Genting orang Melayu punya. Jangan kata Lim Gong Tong punya.
Pemegang saham besar situ tuan-tuan orang Melayu, Noh Corporation. Oh, Yayasan Noh, Haji Noh. Saya cerita sikit lah tuan-tuan. Siapa Haji Noh, tuan-tuan siasat sendirilah. Tuan-tuan. Nak ceritanya, berapa ribu ekar tuan-tuan diluluskan dengan sebab apa? Sebab pada masa itu menantu dia jadi timbalan menteri telefon. Lulus tuan-tuan. Walaupun nak buat syarikat judi besar. Tuan-tuan, padahal disepah rakyat yang miskin papa kedana. Tapi dia luluskan untuk siapa? Untuk tongkai judi. Sebab sekarang antara pemegang saham terbesar ni, antara manager situ siapa? Orang lain pula kononnya. Tapi Lik Gotok lah yang banyak kan. Dia orang. Tapi tuan-tuan dipermudahkan. Orang jadi pemimpin jangan ingat nak senang dalam dunia. Seronok berapa juta saham kita. Oh, besar saham kita. Anak cucu 70 keturunan, bukan 70 keturunan tak habis makan duit judi. Alhamdulillah, kita nak harap orang cucu keturunan makan duit judi, nak jadi orang alim payah. Nak jadi orang alim payah. Nak jadi orang soleh payah. Sebab apa? Makan duit judi, duduk atas tanah negara dan sebagainya yang dimilikan peribadi. Ya tuan-tuan, alhamdulillah. Ni saya nak ingatkan diri saya, kalau tuan-tuan jadi pemimpin, jadilah imam adil, pemimpin yang adil. Jadi pemimpin dalam Islam tak boleh kaya. Tuan-tuan, jadi pemimpin, dia kalau nak kaya bisnes, jangan kacau. Jawatan bukan untuk menjana kekayaan pribadi. Ya, boleh makan gaji. Pemimpin tuan-tuan dalam Islam ni, dia boleh makan gaji. Nak naik gaji tak ada masalah. Kalau kerja dia betul apa semua, dia rasa keperluan, boleh nak naik gaji, tak ada masalah. Saya setuju tuan-tuan wakil rakyat naik gaji kalau yang bekerja kan. Wakil rakyat ni kan senang. Kawan-kawan saya di Kedah dan di Walbi, ya Allah, miskin tuan-tuan. Gaji dia 6,000. Makan kenduri saja tiap-tiap satu kenduri ni. YB bagi kad tuan-tuan. Dia bagi kad kat YB. Dia tak ada, aku dah bagi kat YB mesti datang. YB dapat 80 kad sehari tuan-tuan. Allah yarham Datuk Fadil Muhammad Nur tu masuk hospital kena makan kenduri. Ya tuan-tuan kan. Oh kan. Abang saya cerita, aku sendiri tak nak ikut start dia tu. Kan, YB tempat saya dulu, Datuk Fadil Nur, kan. Jadi abang saya bawa hari ni saya nak buat kata ustaz boleh. Ustaz duk rehat. Kan? Dia kata aku tak larat bawa dah. Ustaz pergi lagi daripada subuh tu kan. Orang sampai pandang. Dia kata kita orang kata apa pula aku tak pergi. Pergi makan sikit ustaz. Sikit pun sepinggan tuan. Kena makan juga. Roti berak sana pergi sambung balik tuan. Allah. Jadi asalnya jatuh sakit makan banyak tuan. Terpaksa makan. Tuan-tuan, satu kali kenduri simpan tak boleh bagi kurang daripada RM5, jangan nak bagi 10. YB dia ambil simpan poket. Orang awam bos sini. Hak YB atas di sakit dia nak buka khas. Berapa YB bagi? Dia kata gaji YB tu RM6,000. Kan tuan-tuan. Dulu kan RM4,000 kok kan RM4,000 tuan-tuan. Lepas tu pakai kereta buruk. Orang tanya pula YB apa pasal pakai kereta buruk? Mercedes Ustaz Fadil tu kalau bagi kat saya tak nak ambil tuan-tuan. Mercedes lama buruk tuan-tuan. Dia makan. Inilah tuan-tuan, sebab pemimpin adil. Bila pemimpin adil, dia mengharapkan bukan duniawi, dia mengharapkan akhirat. Pemimpin adil ni tuan-tuan, insya-Allah dia akan jadi orang ahli syurga. Minta syurga Allah tak reject. Permohonan nak jadi syurga, kalau pemimpin tak kira apa mereka adil, maka dia akan dapat tuan-tuan ke syurga. Kemudian yang kedua, was-shaimu hina yuftir. Ya, dan doa yang Allah tak reject, nak minta syurga, nak minta apa? Minta waktu mana? Waktu kita jadi orang yang berpuasa. Tadi waktu jadi pemimpin yang ada minta kepada Allah, Allah bagi. Waktu yang kedua, waktu puasa. Waktu kita nak buka puasa minta. Orang kita kata waktu nak buka puasa sibuk main. Sibuk sementara nak masuk waktu buka puasa tu main kat luar, sepak dan sebagainya kan. Dia datang awal ke masjid. Waktu iftar jamaah itu, imam angkat tangan, semua pakai angkat tangan doa. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Ya Allah, kami nak syurga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu, Ya Allah. Minta, insya-Allah waktu puasa Allah dengar. Kemudian yang ketiga, wada'watul mazlum, dan doa daripada orang teraniaya. Orang kena zalim, tanah kena rapat. Waktu tu tuan-tuan jangan main dengan dia. Doa dia sangat bau. Orang kena aniaya ni dia doa makbul. Jangan main. Lepas tu dalam dunia tolong jangan buat aniaya pada orang.
Kita lempar bini tak tahu pasal. Bini kita dangan. Dia ambil wudu. Ya Allah, suami aku lempar tak ada pasal pun. Agak jangan main. Orang perempuan masa tu anda paling kuat, strong. Stronger than your husband. Hanya main kan. Jangan aku lebih strong. I'm stronger than my wife. Jangan. Sebab masa tu doa bini kita lagi mustajab. Kita jadi bos, adanya orang bawa. Jangan ingat kita boleh ada bawa. Jangan. Dia doa, ya Allah, aku kena fitnah, aku kena turun gaji, aku kena macam tu macam ni oleh bos aku yang tidak berhati buruk. Memang betul dia kena zalim. Mustajab. Cuma kadang-kadang Allah bagi tuan-tuan balasan pada orang zalim tu boleh jadi dilambatkan sikit. Yang sangat berbahaya, Allah Ta'ala tak bagi keisapan. Allah biar dia dalam keadaan jahat, dia mati dan Allah lontar masuk dalam neraka. Ya na'udzubillah. Dia Allah bayar ni tuan-tuan dalam dua situasi. Kadang-kadang Allah bayar cash dalam dunia supaya orang tadi kena balasan sebelum mati, sebab dia taubat pada Allah. Kan ada kadang-kadang orang buat adanya kurang ni. Kadang-kadang Allah tunjuk balasan dalam dunia. Macam saya baca dalam Mastika tu, pengajaran yang berlaku dekat Mekah, ada satu jeneral. Jeneral ni tuan-tuan, jenis orang cakap kasar, jenis suka nanya orang. Dia suruh askar ni untuk kerja dia macam askar tu kerja dengan dia. Kan? Dia selalu suruh orang angkut barang dia, suruh orang nak pindah rumah pakai arah masuk pergi rumah saya angkat gini, tak payah apa. Kan? Main suruh orang suka hati dia. Bila dia pergi ke Mekah lepas pencen, tuan-tuan dalam keadaan dia penat, dia duduk atas bah. Orang turun pergi RR, tuan-tuan semua nak kecil, nak berak, dia tak larat turun, dia duduk atas bah. Bila duduk atas bah, tiba-tiba tuan-tuan tak. Tinggal dia seorang ni. Datang satu orang yang dia nampak macam driver bah tadi. Driver tu kata, bah kita rosak turunkan barang sekarang ni. Dia tak ada kawan tahu, cuma cepat kita nak naik badan ni. Dia faham pula anak tu cakap Melayu. Dia pelik tu. Dia pun turun, cepat kita nak jalan ni. Angkat barang. Dia pun pergi angkat barang. Satu bubur bas sebelah. Sudah dia angkat barang selesai tu, datang pula. Orang pelik orang tadi, yang geng yang dia lambat pula datang. Kan? Datang pula driver tu pula. Siapa semua turun? Tak pasal-pasal kamu ni. Orang nak jalan buat turun pula beg-beg semua. Dia dah buat turun. Kita tadi suruh turun, siapa suruh turun? Kan driver tu kata, pandai pula cakap kan. Angkat balik. Dia pun angkat balik kan. Bila dah habis angkat balik dah penuh, dia dah letih tadi tak turun sebab letih. Sekarang angkat barang, angkat beg susul balik. Menung dia. Tengok kawan-kawan dia ada lepas tadi pakat datang. Pakat saya baru lepas makan. Dia berpeluh-peluh kan. Orang tanya dia ni apa peluh-peluh dia senyap kan. Senyap apa lah aktibar. Lepas tu baru alhamdulillah dia dapat tanya, ini dulu aku dah suka gerak agaknya. Ni Allah Ta'ala nak jaga Isa. Akhirnya pergi ke Mekah, dia banyak istighfar dan taubat pada Allah. Ni Allah sayang. Allah bagi balasan atas doa kawan-kawan dia, tapi supaya dia Isa. Yang paling malang dan dahsyat, Allah tak bagi balasan apa-apa. Dia sihat, dia naik pangkat, dia jadi orang kuat, orang hebat, tapi mati tak taubat pada Allah. Akhirat seluruh amal yang dia ada Allah ambil, Allah bagi pada orang yang dia buat aneh, iaitu muflis. Atadruna manil muflis yaumal qiyamah? Kamu tahu tak siapa muflis pada hari akhirat? Nabi tanya sahabat kata, orang muflis tak ada duit lah ya Rasulullah. Dalam dunia ni orang tak ada duit bergerak. Maka Nabi kata, yang muflis ni, yang paling muflis ialah orang yang duduk dalam dunia zalama hadha, buat zalim kat orang ni, syatama hadha, maki orang ni, qalafa hadha, buat fitnah kat orang ni, kemudian tak dimaafkan. Maka aku ambil pahala kebaikan dia bagi pada orang yang dia buat aneh. Bila dah ambil kebaikan dia, tak cukup nak kabur, aku ambil daripada ni. Allah bagi tahu, semua Nabi bagi tahu kepada kita, Allah ambil kejahatan orang yang dia buat aneh, numpuk dalam akaun dia. Dah lah pahala tak ada, maka dia numpuk kejahatan waktu, jadilah dia orang sepaling malang tuan-tuan. Orang paling malang kerana dah lah dosa dia banyak dah, maka ditambah dosa orang lain. Inilah orang ikut dosa orang lain. Ya na'udzubillah. Maka dia kata, fa innaha turfa'u fawqal ghamam, maka dia akan doa terangkat di atas awan.
Fayanzur Rabbu jalla jalaluhu, maka Allah akan pandang doa dia. Allah berfirman, demi kemuliaan dan kesabaran aku akan bela kamu walaupun menanti waktu. Bela kamu tapi sama, aku bagi time. Kadang-kadang Allah bagi suruh orang tu taubat, minta maaf, tapi walaupun ada aib, tapi kamu akan bela. Sampai masa jaga, akan aku bela kamu, kata Allah. Kemudian tuan-tuan sambungan, ada hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sebut, inna fil jannati syajaratun yasiru rakib fi zilliha mi'ata amin la yaqta'uha iqra'u in syi'tum wa zillin mamdud wa fil jannati ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar iqra'u in syi'tum fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun wa la mawdi'u sawt fil jannah khairu minad dunya wa ma fiha iqra'u in syi'tum faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ya tuan-tuan, ni ceramah Nabi. Nabi ceramah kan banyak. Nabi jangan tuan-tuan ceramah 2 jam. Sebab apa? Nabi nak supaya bila dia cakap orang hafal. Tu tuan-tuan, ustaz je 2 jam sama Ustaz Ghazali Omar. Ya, tuan-tuan, yang tuan-tuan ingat ustaz cakap apa? Ustaz tahulah, tahu saya terlelap jaga-jaga Ustaz Putih. Kadang-kadang itu kita dengar sejam 2 jam, terlelap jaga-jaga putih habis. Tak tahu cerita apa kan. Bini tanya sedap Ustaz tadi, aku sedap tidur je itu kan. Biasanya kita Nabi cakap tuan-tuan 2 patah 3 patah itu je. Yang Nabi baca ni ceramah Nabi ni. Yang Nabi kata dalam syurga besok ada satu pokok yang besar. Ya, sehingga orang yang berkenderaan lalu jalan di bawah dia 100 tahun tak habis lagi naungan. Bayangkan satu pokok besar, ya, pokok rimbun. Ya, sebab tu tuan-tuan, kalau kita duduk dalam dunia ni, kalau kita panas, kita nak cari pokok besar yang rimbun. Sekarang tuan-tuan balik perbandaran suka cari pokok yang sekali. Insya-Allah saya tengok banyak pokok yang ada tingkat-tingkat rimbun tu. Cantik pokok tu. Kan kalau kita jalan-jalan penat duduk bawah pokok tu kan. Seronok boleh. Kalau dulu-dulu pokok rimbun orang buat buaian bawah tu. Kan ada dalam hadis yang lain pokok rimbun ni tempat orang berimpun. Ada macam-macam permainan. Ahli dunia yang suka main, dia boleh buat gelanggang penuh bawah pokok. Kan? Tak boleh bayang tuan-tuan nak cerita besar mana ni kan. Tapi orang ahli dunia yang ahli permainan, dia nak main permainan dunia, duduk lagu bawah tu, luas pokok ni. Ni kata Nabi SAW. Ya, Nabi kata kalau kamu nak ayat Quran nak baca ayat apa? Wa zillim mamdud. Ni Allah cerita wa zillim mamdud, yakni naungan yang memanjang. Dalam syurga besok ada satu pokok yang bayangannya naungannya memanjang jauh kan. Tuan-tuan tu, saya tengok baru ni tuan-tuan dalam YouTube tu, dia ambil gambar dalam satu blog. Dia kata antara tempat-tempat menarik di dalam dunia, dia ambil tuan-tuan gambar pokok baobab. Baobab, tuan-tuan nak tengok tak baobab ni kan? Ada kan pokok baobab ni banyak di Afrika kan. So kalau dia orang tanam baobab ni sangat cantik. Saya tengok gambar kan, tempat-tempat menarik dalam dunia. Pokok baobab ni tuan-tuan, dia pokok yang tinggi dan besar, dan dalam dia ada lubang, boleh memuatkan 5-16 orang cukup mudah. Kan? Sebab itu orang dulu-dulu kalau dia ni orang di Zimbabwe contohnya. Zimbabwe ni kalau polis ataupun dia panggil ranger hutan nak cari orang yang tembak gajah, nak cari orang yang bunuh binatang apa semua ni sembunyi kat mana, dia orang tuju pokok ni baobab. Sebab apa? Puak-puak pemburu haram ni dia duduk dalam tu. Kalau polis buat operasi tak nampak kan. Dia orang keluar daripada situ, ambil senapang, tembak gajah, gerak potong gading sembunyi dalam buah pokok tu. Dulu kata polisi Zimbabwe cari tak jumpa. Kat mana hilang ni? Tengok bangkai gajah ada, belalai ada, tapi gading gajah hilang. Kan? Cara tak jumpa. Ambil tu, dia ambil, dia sorok dalam tu kejap kan. Polis tak operasi, dia boleh buat keluar. Itu banyak.
Tapi pokok bombak besar tuan-tuan kan. Tuan-tuan dia tengok dalam type dekat Google tu cari tempat-tempat menarik, pokok-pokok menarik. Rupanya tuan-tuan dalam dunia ni macam-macam. Ada satu saya tengok artikel menarik, dia kata tempat yang menggerunkan situ pokok-pokok yang pelik dalam bumi ni. Kan dia neraka kat bumi ni. Kan tempat tu kalau orang tengok takut, tuan-tuan kan. Ada dengan panas, dengan bunyi macam pokok zakum dan sebagainya. Ada pokok-pokok tu sebagai aktibat. Tapi itu bukan akhirat, itu dunia sebagai perlambangan untuk kita tengok. Baik, Nabi SAW sebut lagi dalam syurga ini, apa bestnya syurga? Bestnya syurga ni mala ainur ra'at. Nikmat syurga tak ada mata pernah tengok. Tuan-tuan pernah pergi Legoland, Disneyland and Neverland. Tuan-tuan kan, kita pernah pergi tempat-tempat semua orang kata hebat, best. Manusia ni tak tahu nak best kat mana, tuan-tuan. Michael Jackson, dia tengok Disneyland, dia balik buat sendiri. Kat rumah dia buat namanya Neverland. Akhirnya dia pun tak asuk dalam tempat tu. Dia rasa boring kan. Saya pernah pergi, tuan-tuan, tempat di Brunei tu. Di Brunei saya pergi jalan tengok tempat permainan macam Disneyland dekat Brunei. Terdiam kan, tuan-tuan. Orang Brunei tak asuk dah. Sunyi je kan. Masa saya pergi, tak tahu lah tu hari tu orang Brunei tak pergi. Tapi macam sunyi lah, tuan-tuan. Orang Brunei pun meluat. Tak asuk dah, tuan-tuan kan. Dibina dulu. Ya, tuan-tuan. Sebab apa? Manusia ni dia boring dengan tempat permainan dia. Ni kita tak tahu ICT ni berapa lama nak tahan dengan Masya-Allah lagi. Saya rasa tuan-tuan tak pergi lah. Ada tuan-tuan pergi. Saya pergi. Bila orang kampung datang nak tengok, bawa lah kan, tuan-tuan. Saya pergi tu baru 2 kali juga kan. Adik saya duduk Syahdan di sebelah tak pergi. Lalu tengok kan, ICT kat belah rumah ni tak pergi. Kita yang orang kampung ni baca ICT kan. Sebab nikmat dalam dunia ni dia cepat memboringkan. Ya, tuan-tuan. Bila cerita je 2 kali tak asuk dah kita, tuan-tuan. Kita tengok tak payah lah. Tak payah lah kita. Tapi yang kata nikmat syurga, manusia tak pernah cerita, tak nak nampak. Macam ni nak cerita tak boleh, tuan-tuan. Yang kata rumah atas bukit pernah tengok. Nak cerita rumah banglo pernah tengok. Kan? Kayangan haid. Tuan-tuan duduk sini ni kayangan contohnya. Pernah tengok. Tapi syurga, rumah macam tu tak pernah ada design. Ya, tuan-tuan tak pernah tengok macam tu punya nikmat. Mala ainur ra'at. Yang kedua, yang hebatnya kata Nabi, wala uzunun sami'at. Tidak pernah telinga dengar. Ya, tuan-tuan, kita dalam dunia ni irama apa paling sedap. Ya, tuan-tuan, setengah orang minat Ustaz. Saya malam tadi forum dengan Ustaz Aslin Bollywood. Tuan-tuan, rupanya peminat Bollywood ramai. Tuan-tuan, hari itu saya pergi forum dengan Ustaz Amran Bollywood. Ya, tuan-tuan, dekat Pergi. Tuan-tuan, orang Cina mu'alah. Cina mu'alah orang asli. Bangun tepuk tangan Ustaz Aslan, Ustaz Amran dari lagu Mat. Dia suka, tuan-tuan. Dia kan faham apa? Maknanya dia minat, telinga dia sedapnya Ustaz kan. Saya rock sikit. Saya dunia tu tak ada Ustaz ni Melayu-Melayu ni. Kalau rock boleh. Kita datang ini kan. Bagai tetamu senja. Bila pulang nanti, bawa pulang dosa pahala. Ye. Apa banyak. Ya, tuan-tuan. Yang dua macam-macam lah kan. Dia agak macam-macam. Jadi tuan-tuan, tu ada seorang kata sedap. Dia tersedap, Ustaz. Saya tersedap ke macam tu. Kita bila orang puji nak nyanyi lagi, tuan-tuan. Jangan puji, nanti tak ceramah, tuan-tuan. Jangan puji. Orang kata sedap lagu tu, lagu ni. Tapi nak cerita, telinga kita sedap dah dengan akhirat besok. Ya Allah, dalam syurga tu bunyi-bunyi yang tak nak dengar lagi. Tuan-tuan, gambar nak cerita tak nak dengar lagi. Itu nak cerita yang kata syurga. Ya, tuan-tuan, kadang-kadang orang beli album sedapnya kan. Tapi tuan-tuan, akhirat besok telinga kita tidak pernah mendengar. Inilah nikmat dengar yang paling sedap. Kemudian wala khatara ala qalbi bashar. Nabi gayakan yang kata dalam syurga besok satu benda nikmat yang kita tak pernah terlintas macam dunia Allah nak bagi. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni pergi tengok tempat orang, kita kata, aku tak terlintas nak buat macam ni. Kan ada kan benda-benda yang dalam dunia. Tapi ada orang terlintas dalam hati dia. Dia boleh khayal, dia boleh bayar.
Ya, seorang jurutera, arkitek dan sebagainya, dia boleh khayal orang nak buat rumah, arkitek rumah apa semua kan, dia boleh khayal bentuk tu bentuk ni kan. Tapi akhirat besok kita tengok bangunan, ya Allah, aku tak terintah nak buat macam ni. Agak nak kata hebatnya nikmat daripada Allah. Tak ada profesor yang boleh fikir, tak ada ustaz boleh fikir, tak ada orang genius boleh fikir. Ni nikmat yang Allah nak bagi. Lepas tu tuan-tuan, kita dapat nikmat dalam dunia, jadikan dia jabatan ke akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah jabatan akhirat. Otak kita fikir tentang nikmat dunia, maka jadikan ia sebagai jabatan ke akhirat. Hak kita guna otak sekarang ni nak bagi dapat pahala bawa ke akhirat. Kemudian Nabi sebut, dia kata, dan satu tempat, ya, dia kata maudhu'us saut. Maudhu'us saut ni dia kata tempat pecut dalam syurga, lebih baik daripada dunia seisinya. Apa maksud dia? Maksudnya dia kata tempat orang naik kuda, tuan-tuan. Tempat orang naik kuda, tempat orang jalan-jalan dalam syurga tu, bawa tempat tu saja letak dunia, tak ada tempat dalam dunia boleh lawan. Jangan kata istana, jangan kata ni tempat orang jalan pecut, tuan-tuan. Tu tempat yang dikatakan tempat nikmat di dalam syurga adalah tempat yang tidak tertanding, tidak ada tolong dan bandingnya. Maka Nabi kata baca ayat Quran. Ayat Quran Allah sebut faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Sesiapa yang dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan dalam syurga, itulah kemenangan. Kemenangan yang hakiki. Batu orang Islam, tuan-tuan, dia ni kalau dalam dunia persaingan dia kalah dengan apa pula. Dia kalah dalam misi dia, kalah, tapi dia buat kerja ikut Allah Ta'ala, tak pun dia akan dapat kemenangan akhirat. Tapi tuan-tuan, kita kena usaha untuk menang dalam apa-apa juga di dalam dunia untuk agama. Ya tuan-tuan, kita buat kerja untuk Islam, kena menangkan Islam, tapi tiba-tiba Allah tak pergi menang juga. Macam Dr. Mursi, apa dia tak buat, tuan-tuan ikhwan muslimin ni. Allah, ikhwan muslimin ni tuan-tuan jangan berani condemn dia. Ikhwan muslimin ni tuan-tuan, keanggotaan dia macam-macam, ustaz, profesional semua ni. Saya duduk dulu tuan-tuan di rumah satu orang profesor. Rumah profesor ni pensyarah, doktor perubatan, doktor pakar di Hospital Qasrul Aini. Orang ikhwan duduk dalam jabat, tuan-tuan tak baca gila-gila mangga. Kalau dia datang klinik dia kan, dia orang sana jadi pensyarah, time jadi pensyarah, malam dia buka klinik. Kan, dia ada rumah dia 4 tingkat, tuan-tuan. Saya duduk sewa rumah dia, suruh saya dengan dia, kitab tafsir je dalam tu. Waktu dia rehat, dia baca jurnal perubatan dia akan baca kitab-kitab tafsir dia. Ya tuan-tuan, Masya Allah. Orang ikhwan, ya, gabungan intelektual, gabungan ni macam-macam lah dia orang buat. Kemudian dia orang ni tuan-tuan, kebajikan tak sakira lah. Dr. Mursi tu tuan-tuan, dia punya grup-grup dia bagi bantuan kebajikan, kalah kementerian, dia punya gerakan ikhwan muslimin. Ratusan ribu rakyat Mesir sudah dibantu. Tuan-tuan, boleh ampah tuan-tuan laptop daripada file-file daripada pejabat ikhwan muslimin, rupanya senarai anak-anak orang miskin, senarai rumah-rumah yang diberi bantuan. Tuan-tuan, dahsyat. Sebab itu tuan-tuan, ikhwan ini dia punya leader dia adalah merupakan orang kaya, millionaire. Ya tuan-tuan, Syatir tu orang kaya, korporat ada tuan-tuan macam-macam. Ya tuan-tuan, bidang perniagaan, korporat duduk dalam ikhwan. Gunakan dana ni untuk support program kebajikan dan berbagai, ada sekolah, ada sekarang ni rampas semua aset tu oleh tuan-tuan Sisi laknatullahi alaihi. Tuan-tuan, dan kali ini Allah Ta'ala semalam laporan menyatakan buat kali pertama Qahirah dilanda tuan-tuan, dilanda salji. Ya kan, kita Kuantan tuan-tuan dilanda oleh banjir besar, di sana dilanda oleh salji. Apa bertanda Allah Ta'ala? Qahirah buat kali pertama tuan-tuan, saya duduk sana sejuk, tak nak kena salji. Ya tuan-tuan, tadi Qahirah ada salji. Allah Ta'ala, kita tak tahu apakah petanda dan petunjuk. Kita doa mudah-mudahan kebaikan untuk rakyat Mesir. Orang Muslim baik tuan-tuan. Ya, banyak negara umat Islam rakyatnya sangat baik. Orang Malaysia baik. Yang tak baiknya adalah orang atas yang banyak tak baiknya.
Orang Mesir ni tuan-tuan sangat baik. Ada kawan kata, aduh tak baik. Tak baik itu adalah orang yang ikut pemimpin yang tidak baik. Orang baik ramai. Kalau tuan-tuan jalan kat kampung-kampung, orang saya suka sangat orang Mesir. Tuan-tuan kan, dia kalau jumpa kita, dia hormat kita. Dia miskin, tapi dia ajak kita minum kat kedai ni. Dia beli air botol lah kan, nak ajak kita makan. Kadang-kadang rumah dia kecil, tapi kalau kita lalu dia tak pergi tidur hotel. Dia kata, air ya akhi, air tidurlah rumah saya. Dia betah tikar tu rumah dia kecil, nak ajak tidur juga rumah dia kan. Jadi kalau pergi rumah dia malam-malam, jangan tak tidur. Dia marah, kata aku malu esok, kawan-kawan aku tanya tadi semalam nampak macam ada tetamu, kamu tak pandai layan ke balik tengah malam kan. Dia pula kena explain kat orang kampung kan. Banyak orang kampung sangat baik. Sebelah kambing, kalau kita pergi ramai sebelah kambing, dia bela kambing dia sebelah ni, kita makan. Oh Allah tuan-tuan, orang Melayu tampak macam tu tuan-tuan kan, baca buku kukri je balik belah kan. Tuan-tuan kan, ada yang Kentucky tak goreng tuan-tuan kan. Dia marah di kampung-kampung. Ya Allah tuan-tuan, budaya Nabi Ibrahim tu diamal lagi. Sebelah kambing jamu tamu bakar, kambing bakar tuan-tuan tak tunggu kenduri. Tamu datang, dia bagi tahu kampung, aku ada tamu 10 orang budak student datang kan. Pergi sebelah kambing bagi baik orang kampung, baik banyak ramai. Lepas tu saya kalau orang kutuk orang Mesir, saya marah. Tok guru saya yang ajar saya jadi ustaz ni pun tok guru saya orang Mesir lagi. Ulama soleh-soleh, wali tok guru saya. Yang main tuan-tuan kasyaf. Tuan-tuan, tapi inilah yang ditakar, yang dibunuh oleh Jenderal Sisi laknatullahi alaih. Tuan-tuan, alhamdulillah. Dalam Parlimen Ikhwan tu ratusan orang Ikhwan semua hafal Quran. Ya Allah tuan-tuan, mana nak cari ahli Parlimen hafal Quran lagi tuan-tuan? Mesir lah. Tapi tuan-tuan, Allah uji mereka dengan cobaan. Tuan-tuan, Allah uji. Itu punya hebat pun kalah juga. Tapi Allah nak bagi syurga. Mereka buat kerja untuk kemenangan. Tapi sampai masa, belum sampai masa lagi kan. Allah bagi pada mereka cobaan. Seorang demi seorang orang-orang yang mendukung Ikhwan Al-Muslimin Syahid. Ini tuan-tuan tengok semalam bagaimana pemimpin jamaah Islamiah di Bangladesh kan, yang telah dibunuh tuan-tuan kan oleh pokok rejim. Ini semua tuan-tuan cobaan. Mereka yang berjuang di jalan Allah bukan salah, tapi mereka diuji oleh Allah. Habis akhirat Allah bagi pada mereka yang berjuang dengan ikhlas syurga yang cukup hebat. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata, dalam syurga ini ada bidadari pula ni tuan-tuan, yang lebih orang lelaki. Orang perempuan kata, ustaz, syekh orang lelaki je dapat nikmat, makcik dapat apa pula kan. Cemburu orang perempuan kan, nak makcik nak jadi apa, jadi jantan. Kan tak tuan-tuan. Orang perempuan dalam syurga ni dia diberi pilihan. Ya, kalau suami dia itu ada 4 orang, kahwin 1 mati suami, 2 mati suami, 3 semua suami masuk syurga, maka dia boleh pilih suami mana kan. Ada setengah riwayat kata suami terakhir, ada setengah riwayat kata suami paling soleh. Kan macam-macam lah, tak apa. Yang penting makcik tu kalau ahli syurga tak ada masalah memilih jodoh. Yang paling hebat, Allah jadikan makcik ni adalah orang paling lawa. Orang perempuan dia tak nak tuan-tuan bidadari buat apa kan, bukan dia lesbian. Tuan-tuan kan, mana boleh kan. Allah tak halalkan lesbian, mana boleh. Jadi apa nikmat orang perempuan dapat? Allah jadikan dia wanita paling lawa dalam syurga. Itu nikmat dia. Orang laki-laki biasalah nak kahwin dua. Tapi tuan-tuan masuk persatuan salah. Nak kahwin dua, jangan masuk persatuan ni. Persatuan takwa tak boleh masuk. Takwa takut bini tua, bukan surah At-Taqwa. Kan? Dia masuk persatuan takut bini tua sampai mati tak kahwin dua. Habis ustaz tak kahwin dua. Saya bukan takut, sayang lebih. Kan tuan-tuan. Lain sayang lebih lain. Rumah saya semalam dia cakap lagi kan, dia abang ni, abang anak abang sudah hebat. Pandai orang masih pujuk kan. Dia kata abang, anak ramai kan? Anak ramai kan bang? Tak payahlah bang ya, anak ramai. Oh yelah anak ramai. Silih salah satu, bini ramai atau anak ramai. Kan? Anak 10 dah baru, tak syok lah kan. Oh saja je kan. Bila tengok orang kahwin dua pun sajalah. Dan saya suka usik kan, suka usik. Itu cerita dia suka tunjuk. Bila Dr. Zarudin kahwin dua, dia tunjuk, bang Dr. Zarudin kahwin dua. Saya kata cari tengok Ustaz Fazlul Rahman, dia tak bawah tu berita. Dr. janganlah bang, anak ramai sudah lah kan. Anak ramai. Sebab tu orang perempuan kalau suami gatal sikit jangan mengamuk. Kalau mengamuk cepat jadi.
Kalau pujuk-pujuk belah-belah tak jadi cancel kan. Lebih pun sayang. Tuan-tuan ni nakut. Saya ni jenis sayang kan lain lah. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dalam syurga besok ada bidadari. Ya, bidadari yang dijadikan dari 4 jenis. Bidadari itu ada belakang dia. Ada kasturi pada bau dia. Ya, ada ambar, ada kafur za'faran. Allah jadikan badan dia bukan ada tanah. Tuan-tuan, putih dia lain, badan dia wangi lain, digabungkan. Kemudian tanah body dicampur dengan, dia panggil dalam syurga besok ada air, tuan-tuan, dia panggil ma'ul hayawan. Jadi air hidup. Tuan-tuan, dalam syurga besok kalau orang ahli neraka nak masuk dalam syurga, dia kena lalu satu kawasan di mana dia kena berenang kawasan tu, dia panggil ma'ul hayawan. Bukan haiwan. Haiwan ni makna yang menghidupkan. Kulit-kulit ni, bila kulit ni ada masalah kena bakar apa semua masuk situ, jadi elok balik kulit semula. Ini dia kata. Dan dijadikan masalah bidadari dijadikan, maka ya, bidadari jadi asyik merinduinya. Ada kata ia berubah dalam laut, tentu menjadi tawar airnya. Tercantum di leher dia, ya, tertulis perkataan. Dia pakai loket tu, wallahu a'lam. Nabi kata di leher dia ada satu perkataan, ya, pakai loket tu, wallahu a'lam. Tapi Nabi sebut kalau bidadari syurga ni, dia tulis di leher dia ada satu perkataan, siapa yang nak dapatkan aku menjadi isterinya, maka hendaklah dia jadi orang taat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku isteri pada orang taat pada Allah. Siapa tuan-tuan? Tuan-tuan kena tempah sekarang. Tempah sekarang. Ya, orang perempuan jangan cemburu pula, cemburu sebelum mati. Abang jangan masuk syurga, nanti kahwin dulu. Bersangkut semua suami masuk neraka, tuan-tuan. Astagfirullahalazim, tuan-tuan. Jangan, tuan-tuan. Orang perempuan akhirat besok tak ada dah cemburu. Tak ada dah cemburu. Macam dalam dia cemburu ni penting, tuan-tuan. Cemburu ni dia bukan, ya tuan-tuan, salah. Cemburu ni adalah naluri biasa, penting. Tapi jangan melampau yang salah. Cemburu ni orang panggil quality control. Jangan cemburu menyebabkan jadi queen control. Maksudnya kadang-kadang cemburu melampau menyebabkan pergi jumpa Tok Bomo. Saya hari itu ceramah satu masjid muslimat saja je gurau. Saya kata antara orang perempuan yang masuk dalam neraka ialah yang sihirkan suaminya. Takut suami kahwin tu sanggup pergi jumpa Tok Bomo. Tok Bomo pun karut juga. Memang karut, dia syirik pada Allah dah. Sahabat ngaji, dia pun nak buat doa penunduk dia, nak buat sihir penunduk, dia buat syarat pelik-pelik. Suruh kencing dalam botol pula. Kan? Itu saya reka je kan. Saya pun tak tahu Tok Bomo jaga saja je. Saya kata tengok Tok Bomo buat syarat pelik-pelik. Dia kata makcik kena bawa air kencing, makcik kena kencing diri dalam botol. Ya Allah, payahnya nak kencing diri dalam botol. Laki-laki tak apa. Lepas tu bawa air kencing tu saya nak jampi. Bawa dia jampi-jampi apa semua. Dia kata masukkan sikit-sikit 3 titik dalam minuman suami, 3 titik dalam makanan suami. Saya tak terreka je saja je, tuan-tuan. Rupanya sungguh Allah, lepas-lepas ceramah ada 2 orang makcik berhenti tunggu saya. Ingat nak tanya soalan, Ustaz, ya, habis air kencing makcik semalam tu, makcik nak buang ke mana? Saya kata, makcik biar betul. Ya, dia kata makcik dah kencing dah, makcik dah buat dah, hantar kata Bomo dah. Cuma balik tu makcik rasa nak bubuh tu. Makcik rasa nak bubuh tu, makcik rasa rasa dosa. Sekarang makcik dah simpan lagi. Ya Allah, makcik kan. Patut saya tiba-tiba ada ilham nak cakap tu. Kan? Saya rasa-rasa macam disuruh-suruh saja dia cakap. Edik dah, tuan-tuan kan. Saya cakap, ni wanita tak cium bau syurga, nak memperbodohkan suami. Rupanya Allah ilhamkan sebab ada orang buat. Allah maklum, tuan-tuan kan. Habis saya kata buang aje lah kan. Jangan ni balik minta maaf dengan suami, khidmat dengan suami. Makcik, saya kata dah tua-tua ni jangan gaduh dengan suami. Tua-tua makcik umur 50 lebih dah. Ya, bagi umur berapa? Ibadat je lah kepada Allah. Kan? Kalau suami nak kahwin 2 sangat, abang ni kalau sanggup tangguh. Kalau abang tak adil ke apa, abang dengan Allah lah, saya izin je lah. Tak kahwin je lah. Saya nak ibadat kepada Allah. Agak-agak kalau cakap tu jadi ke tidak, tuan-tuan, nak kahwin tu. Kalau abang rasa abang boleh adil,
Abang boleh bertanggungjawab amanah dengan Allah. Abang buat je lah. Saya nak fokus, saya rasa tak laku dah. Saya izin je lah abang kahwin je lah. Saya nak ibadat dan tak izin ni. Gila saya abang tidurlah rumah bandu saya. Tak ada masalah. Saya nak ibadat etika kat masjid surau. Tuan-tuan, suami kata dia betul, bini aku pun terlihat kan. Dia betul. Kesa tak ya, dia kahwin dulu tuan-tuan. Tak apalah, saya nak fokus, minta maaf, minta ampun zahir batin yang abang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya izin lah. Bila saya pun abang duduk dalam rumah mandu tu. Tak ada mandu lagi pun. Kan, baru nak beli mandu je baru. Kan. Tapi dah bini cakap macam tu, beli mandu. Dia kata, bini aku nak fokus ibadat ni. Ya Allah, tak jadi nak. Tuan-tuan, bukan saya ni, tuan-tuan, anti apa tak? Ada orang boleh kena kahwin dulu. Kawan saya seorang, dia terstart saya kalau tak kahwin dulu tak ada sah. Tengok India pun nampak putih. Bukan. Itu berat. Maksudnya tak ada masalah. Tapi tuan-tuan muslimin dan muslimat, jadi cerita tadi, inilah yang nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita, iaitu dapat bidadari yang indah, yang cantik. Baik, kita berhenti sekali dulu tuan-tuan muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan cerita-cerita ahli syurga ni dapat menjadi motivasi kepada kita untuk melipat gandakan ibadat kepada Allah, sebab kita nak buru syurga, insya-Allah memohon syurga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tutup dulu majlis ilmu pada pagi ini dengan sama-sama kita membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.